Apa makna ahad? Bukan terdiri daripada juzuk dan komponen. Jadi kita belajar Wadaniyah ni belajar tafsir ahad tu. Belajar tafsir ahad dengan konteks bahasa Arab, apa maksud Arab ahad yang saya isyarat sekali lalu tadi. Allah sendiri yang mensyarahkan ahad dengan ayatnya. Selepas itu lam yalida walam yulada. Bagi faham ayat tu. Saya ulang 3-4 kali ayat tu. Tak dapat tu saja, tampak lagi sekali. Awak tak kerti metra tu. Susah tahu mana sangat pelajaran. Itu yang kita cuai pelajaran tu lah. Dah diajar betul-betul, sepatutnya boleh faham dah. Kelahi dengan Wahabi kalau sepak mampus itu lah. Rupanya tak kerti lagi. Itu yang cuai belajar. Itu yang Wahabi duk kata Allah Ta'ala ada muka, ada tangan pun tak kerti nak kelahi. Pasal tak mantap apa yang ada. Betul salah kan ulama-ulama kita ajar pelik-pelik. Bukan pelik, tak kerti. Sikit bawah itu. Baik. Jadi mustahil Allah Ta'ala berkapuh bersusun hingga boleh belah bahagi. Bersalahan zat makhluk, kita ni bersusun berkapuh boleh belah bahagi. Okey. Atas kita bicara mukhalafah lil hawadis, kita ada juzuk anggota. Sedangkan Allah Ta'ala fokus Quran, laisa kamitslihi syai'. Tak ada seumpama dia sesuatu. Jadi adakah kita berjuzuk anggota, Allah Ta'ala pun berjuzuk anggota dia? Siap. Nafi awal-awal lagi. Jadi ternafi dengan mukhalafah lil hawadis, ternafi dengan wahdaniyah. Baik. Dan bersusun berkapuh inilah dinamakan ambil istilah tu bahasa Arab, kam muttasil pada zat. Itu istilah. Istilah ni main mana? Ulama lah reka. Pasal apa reka? Pasal dia ilmu Arab. Nak syarah dia kena pakai istilah kan. Pasal semua sepakat ulama tuan, semua ulama ahli sunnah wal jamaah sepakat mengatakan pasal Quran bahasa Arab, turun dengan usulul Arab. Menghuraikan Arab mesti tak dapat dengan Arab, dan menghuraikan Arab itulah sepakat ulama mengatakan memang bila turun Quran mengubah struktur kalimah Arab yang asalnya dari segi bahasa maksud macam mana, datang Quran diubah jadi makna istilah sikit dengan bahasa itu. Yang untuk hurai Quran kena buat istilah. Pasal apa? Dia ada makna bahasa dan ada maksud yang dikenaki dengan Quran. Yang tu yang ulama create istilah. Kalau pasal satu tengok kan, kalau sebut zaman Nabi, kita belajar, kalau zaman Nabi sahabat belajar Quran, dia belajar tak ada nahu, tak ada sorof, tak ada balaghah, tak ada apa, tak ada usul tafsir, tak ada usul fiqh. Mana ada? Tuan-tuan tak faham tu dengar saya sebut. Nabi ajar Quran dengan hadis, tak ada tauhid, tak ada fiqh, tak ada tasawuf. Tak ada apa? Nama istilah tu tak ada. Tapi bahasa Arab ada nak nahu? Ada lah bahasa Arab. Ada sorof. Tuan-tuan tak faham tu dengar yang saya sebut. Dia macam saya tanya inilah, bila bahasa Inggeris ada grammar, ada preposition, ada conjunction, ada past tense, ada present tense. Macam tu lah saya tanya tu. Tuan-tuan tak kerti bahasa Inggeris, diam je lah. Arab ada nahu, ada sorof, ada balaghah, ada arud, ada qafiyah, ada mantiq, ada usul fiqh, ada usul tafsir, ada qiraat, ada lughah, ada tauhid, ada fiqh, ada tasawuf. Ada apa lagi? Ada ilmu yang kita tak kerti apa. Tuan-tuan setakat saya sebut tu, tuan-tuan kerti yang mana tu? Bahkan yang ustaz pun kadang-kadang tak mengaji buat tu. Sikitlah saya nak sebut tu. Nak kata apa ni? Yang tu yang ulama nak syarah sesuatu, dia terpaksa buat istilah. Nak syarah bab akidah, nama dia tauhid. Syarah bab amalan, namanya fiqh. Ini tu. Syarah bab hati, namanya tasawuf. Syarah bab cara nak susun kalimah depan kemudian, dulu depan bagi atas bagi bawah, namanya nahu. Nak tukar kalimah fi'il madhi, fi'il mudhari', masdar isi fa'il isi maf'ul, namanya masdar. Tengok sudut sastra. Yang ni namanya ilmu bayan, yang ni namanya ilmu ma'ni, yang ni namanya ilmu badi'. Badi' ni nama dia muqabalah, yang ni namanya musyakalah, yang ni namanya jinas,
Yang ni namanya iktibas. Yang ni nama dia macam-macam nama kan. Tuan-tuan tak reti melengung ya. Pasal semua tu ada bahas dalam Quran. Tapi Nabi dia tak ajar tu. Yang ni nama dia jinah. Ni sifat 20, tak ada. Satu ulama hurai dengan bahasa untuk memudahkan kita. Nak jelapak ngaji Arab. Siapa nak ngaji Arab? Kalau pergi orang pergi belajar luar negara, orang tu ambil bahagian durah, bahagian adab. Istilah dia bahagian ngaji Arab ni ambil kismil adab. Maksudnya bukan ambil usuluddin, bukan ambil syariah, ambil istilahnya adab. Adab tu bukan belajar adab sopan santun apa, bukan. Adab tu belajar sastra. Belajar sastra ni maksudnya belajar bahasa. Orang Melayu biasanya selenda lari malam ngaji tu. Maksud apa? Susah kan, Arab pun lari. Sikit nak sebut tu. Tu yang ulama syarahkan mudah untuk kita, tu jadi istilah tu. Jadi menafikan berbilang pada zat, yang menafikan berjuzuk anggota yang makna pada lam yalid wa lam yulad, yang tu terkandung di atas kalimah ahad. Istilahnya dipanggil menafikan kam muttasil bi zat. Terjemah mudah, kam berbilang yang bersambung pada zat. Itu terjemah. Maksudnya zat Allah Ta'ala mustahil diri dia berbilang dari sudut zat dia, dengan makna dia berjuzuk dalam anggota yang digunakan bahasa hari berkapuh, bersusun. Sebut Allah satu, ahad, mesti lam yalid wa lam yulad, mesti menafikan kam mutasil fi zat. Boleh faham tak tahu? Kita je jegah suara tinggi. Seorang buat tu letih dalam mai jauh agaklah kan, bandingkan tuan-tuan mai. Saya jauh lagi. Ada takat mai 70 km tak? Saya kena petani ni 70 km kan tempat dia. Walaupun saya Perak tuan-tuan Kedah, tapi 70 kilo lah, taklah sampai 100. Saya pergi Ipoh dengan tempat saya 180 km. Walaupun Ipoh Perak, dalam negeri Perak. Ni mai dekat nak sampai Penang lah, tapi 70 kilo. Sikit bahasa tu. Macam mana pun saya nak sebut, mai jauh, jekah kuat-kuat, macam nak bagi orang faham. Seorang pun tak faham, letih sungguh. Okey. Tu yang nak suruh tanya lagi, tuan-tuan nak tanya tu yang saya lempak. Dan tuan-tuan baca tu satu boleh ikut tak apa yang kam terjemah saya bagi lah. Kam muttasil fi zat. Maksudnya bila kata Allah Ta'ala ahad, itu kalau sebut ahad. Umum kita belajar wahdaniyah, maksudnya zat Allah Ta'ala mustahil diri dia, muka, tangan, kaki, mata mustahil. Kenapa mustahil? Ahad nak lempak mana? Ahad lafaz Quran. Ahad dengan makna lam yalid wa lam yulad. Ambil syarahan tu. Dia ni nak isyarat makna apa lam yalid wa lam yulad ni? Nak isyarat zat Allah, dia bukan ada sesuatu boleh tercerai pada dia, dan dia bukan tercerai pada sesuatu. Boleh tangkap? Kau tak apa reti nak bubuh ayat sedap-sedap sikit tu lah. Takkan tera tu pun tak boleh nak cerdik. Sikit lah tuan-tuan nak ambil bahasa pelajaran tu. Walaupun katalah tak ngaji Arab panjang-panjang, kita nak ambil fardu'ain Arab situ lah. Nak ambil Arab, kalau kitabun, madrasatun, sukun, madinatun, ni Koreatun, ni Korea Taman Keladi, tak payah belajar tu, tak apa. Ni sakfun, merwahatun, misbahun, hak tu tuan-tuan tak kerti, tak apa. Tak tanya dalam kubur. Tapi ahad tuan-tuan kena faham. Inilah makna ahad, lam yalid wa lam yulad, menafikan kam mutasil fi zat. Ni kadang-kadang belajar bahasa Arab, belajar bahasa bodoh-bodoh ya. Madrasatun, hazihi madrasatun, hadza qalamun, hadza kitabun. Ahad tak belajar. Untuk Wahbi mai ajar akidah, Allah ada muka ada tangan. Pi walaupun ngaji bahasa Arab. Sikit tu saja usik-usik kat tu. Itu kalau kaedah kami tu belajar kat pondok, bukan belajar bahasa Arab untuk cakap Arab, kan? Kami di pondok sejak pada dulu, ulama-ulama dulu tuan, belajar Arab kat pondok ni, belajar Arab untuk faham Arab tu dengan kaedah nahwu, soroh, balaghah, semua tu ilmu-ilmu alat dia untuk faham Arab, untuk faham Quran apa maksud.
walaupun tak boleh cakap Arab. Zaman lah ni jangan tak tahu tuan, baik sekolah kebangsaan, sekolah SABK, sekolah agama kerajaan, yang kerajaan-kerajaan yang kebangsaan punya tu, bulah nama masyhur-masyhur, Semak Kajang ke, Semakel ke, alah sekolah dia belajar bahasa Arab untuk just communication only. Mas muka kam umruka aina taskunu kam sana anta ta'allam bi hadhil madrasah man anta muallim la anta talib anta talib ana muallim. Belajar tu lah, belajar Arab bodoh itu lah. Arab macam kita belajar ni, dia tak belajar. Patutnya belajar Arab macam ni. Itu yang belajar Arab komunikasi. Belajar apa? Kat taman bunga, ada kumbang, ada orang duduk, ada orang mancing ikan. Belajar itu macam belajar bahasa Malaysia. Kita nak belajar Arab, belajar akidah. Tu fardu ain tu. Okey, syarah kat tu. Dan tuan-tuan kena sedar sikit. Jangan seronok dengan hantar anak sekolah Arab kebangsaan. Pasal dia bukan ajar apa kan. Nama yang ada Quran Sunnah, padahal punah habis. Dia dah kotak-katikkan kepala otak ikut pelajaran, mengikut subjek sukatan Malaysia. Ni tuan-tuan nak diselaraskan satu Malaysia ni. Apa dia? Ada subjek nama dia subjek dini. Dia nak hapuskan semua pelajaran sanawi dan idadi yang dulu ada semara, sijil rendah agama Arabnya ni, dan sijil menengah agama. Sijil menengah tu semara kan. Sijil menengah agama yang Arab punya tu. Lah ni nak dihapuskan semua tu, tak ada lah. Belajar subjek dini. Selaras satu Malaysia, nanti dibubuh dalam SPM punya sijil. Agak-agak silibus dia macam mana kan? Silibus kebangsaan. Takkan tuan-tuan tak tahu. Tuan-tuan tak tahu anak-anak tuan-tuan sekolah kebangsaan ni, kalau darjah 1, 2, 3, 4, 5, 6, tingkatan 1, 2, 3 dia ada apa tu? PBS. Tahu tak menentang apa PBS tu? Hari-hari tengok belajar Abu Markah. Tapi tak ajak pun Abu Markah. Tak faham sudah. Saya isyarah kat tu pula, aku tak ajak lagi tauhid ni. Saya nak ajak tu, nak kata bahasa Arab di sekolah, dia bukan ajak macam kita duk ngaji. Kalau ngaji pondok memang ngaji macam ni. Tu yang nak kali. Bak ni. Anak ngaji Ahad, anak ngaji Wahid. Buka kamuh mana buka. Anak buka apa? Lisanul Arab. Buka nak tengok. Satu. Yang kenapa ulama boleh kata bila sebut Ahad yang didatangkan dengan wahdaniyah, asal gila wahdaniyah, wazan fa'lan. Saya dah sebut awal tadi. Jadi antara asal tu maksudnya macam mana? Huraian makna Ahad tu sendiri, lam yalid wa lam yulad, mustahil zat Allah Ta'ala boleh dikapuh, digabung, dijalin dengan juzuk dan anggota. Subhanallah. Dan Allah mustahil berjuzuk beranggota. Ternafi dengan Ahad, ternafi dengan dulu kita dah belajar mukhalafah lil wadis. Dua bab nafi. Nafi dengan Ahad, nafi dengan laisa kamitsli syai. Lepas tu Wahabi bila mengaji sifat 20 ni dia lari. Pasal apa? Dia tak boleh jawabnya. Memang dia tak belajar huraian macam mana kita belajar huraian taksir macam ni. Dengar tuan-tuan saya nak sebut. Kat sini pun kalau ada ustaz Wahabi ke ustaz model-model ni ajak macam tu. Kalau Wahabi punya style mengajak ni tuan-tuan tahu dia ajak macam mana? Baca ayat Quran bla dah. Dia bukan hurai macam kita ada baca ni. Tak ada? Hadis Nabi bla dah macam tu ya. Nabi semayang tak ada usali bid'ah. Pasal apa? Kullu bid'ah dolalah bla macam tu ya. Habis ya dia tak hurai. Pasal apa? Dia pun bukan reti hurai. Kalau ada ustaz tuan-tuan yang macam tu, panggil saya duduk. Tuan-tuan tak reti nak counter, bagi saya duduk dalam majlis. Akhir soalan dia tak minta bagi soalan pun saya soal. Bagi dia mampu yang malam tu. Tak faham sudah, saya kata apa? Saya serius tu bab tu. Pasal lah ni tuan kena kelahi sungguh. Pasal bab menyesat ni banyak sangat. Dulu bab anjing. Ni my sister Islam pula, syarah kot tu pula dah. Cukup. Tak baca kitab lagi tu. Jadi tu. Yang tu sambil-sambil kena sepak lah sambil-sambil tu. Okey, saya dah sebut dan syarahkan apa kata kam mutasil pisan. Yang tu jangan tak faham. Itu core business kita. Yang sambil-sambil tu sambil-sambil ya. Jangan tak faham kam mutasil pizat tu. Tak faham tu sepak lagi sini. Okey.
Kalau budak sekolah saya suruh bangun, saya ketuk ketampi, sebut kam muttasil. Tapi sebab ambil mana ahad. Apa mana ahad tadi? Lam yalid wa lam yulad. Apa maksud lam yalid wa lam yulad? Terjemah maksud macam mana? Nak isyarat apa? Tuan-tuan tangkap tu. Boleh jawab tak? Tidur ke apa? Marah ke apa ni? Tak. Itu format mengaji. Rasulullah ada soal jawab. Ada belajar hadis ya? Rasulullah belajar ke mana? Dia ajak sahabat je lah. Kadang-kadang dia soal jawab, kadang-kadang Jibril datang main soal Nabi dan Rasulullah jawab. Memang format soal jawab ni kaedah mengaji. Bukan satu halah ya. Lagi tuan-tuan lah pula soal saya. Saya dah bagi, saya bentuk soal jawab. Tuan-tuan tak faham, soal lah pula saya. Tengok saya jawab ke mana. Okey, itu satu. Yang kedua, zatnya zat Allah Ta'ala tidak berbilang 2, 3. Dah 2 tidak, 3 macam mana? Tak lah. Macam mana boleh faham tak 2 tak 3? Ambil mana? Bukan huraian daripada ahad, tapi huraian daripada wahid. Bila wahid apa maksud dia? Bukan isnani, bukan salasah, bukan arba'ah. Kalau isnani pun bukan, tentulah bukan salasah, bukan arba'ah. Faham tak saya sebut itu? Boleh faham tak? If he is 1, how can he is 2 or 3? Boleh faham tak untuk itu? Tak boleh tak? Melayu pun bodoh, Arab pun bodoh, orang putih pun bodoh. Nak belajar macam mana? Takkan nak cakap Jepun kot. Momi tai de, supu o, faham tak? Boleh ke lah Arab? Arab lah, Jepun 2-3 patah. Saya cakap Jepun betul tu. Apa lah? Atarako. Boleh lah Jepun 2-3 patah. Tok Wan ajar. Zaman Jepun. Apa nak cerita ni? Tuan-tuan dekat Melayu tak kerti, tapi tak nak ajak tauhid tak boleh lah. Bahasa tak cukup. Dengan bahasa Arab, bahasa Jepun. Takat atarako boleh. Atarako. Panjat pokoknya. Atarako. Maksudnya panjat pokoknya. Okey. Tak faham sudah. Ya, saya bukan ajak bahasa Jepun. Tapi yang saya ajak ni, if he is 1 and only, so how can he is 2? Simple lah, tak faham. Idza kana wahid, kaifa yakun isnani? Aku salasa. Siap. Yang tu yang makna common yang kita dah faham. Makna yang bersusun dengan zat, ahad tu yang kita jarang disyarahkan. Makna ahad. Ahad tu yang kita jarang syarah. Yang tu menafikan, tu yang istilah kam muttasil. Baik, yang ni menafikan ada 2, 3 berbilang. Inilah dinamakan kam mumpasil pizat. Ambil bahasa sikit. Apa makna kam ni? Kam berbilang. Mumpasil ni tuan-tuan sepatutnya kena tahu makna dia. Belajar tajwid dah? Pandai baca Quran tak? Ada tak kam nama mad wajib? Mad wajib apa? Mad wajib bodoh tak ada hasil. Nak tampak ni tengok. Tajwid pun tak kerti. Mad wajib muttasil. Mumpasil apa? Mad jaiz mumpasil. Macam mana nak kenal mad jaiz dengan, nak beza mad jaiz dengan mad wajib? Contoh mad wajib. Saya fokus tu pasal saya nak ajar muttasil dan mumpasil. Contoh mad wajib. Kuat-kuat satu. Ja'a. Bagus. Pasal apa? Satu kalimah. Mumpasil satu. Mak jaiz mumpasil satu. Orang ganggu kepala cari kalimah. Tajwid dia tanya tu. Dia tanya Arab. Bila mumpasil maksudnya kalimah ni asin, tapi mat bertemu dengan hamzah. Betul? Apa? Inna anzalna. Tu. Alif bertemu dengan hamzah, tapi kalimah inna lain, anzalna lain. Kalau al malaikah, muttasil mumpasil. Muttasil pasal malaikah satu kalimah, malaikat. Tu muttasil. Jadi muttasil maksud apa? Bersambung satu kalimah. Mumpasil maksud apa? Bercerai. Jadi bila kata orang salah satu, menafikan ada 2 yang mumpasil. Maksudnya mustahil ada satu zat lain macam orang salah. Buang. 2, 3, 4 mustahil.
Itu yang munfasil. Kata Allah Ta'ala satu. Satu apa? Satu yang muttasil, berbilang muttasil. Buang. Apa dia? Mustahil Allah walaupun dia satu, tapi dia bertangan, bermuka, berkaki, berjuzuk, beranggota. Buang mana tu? Pasal apa? Itu kam muttasil pizat. Ambil istilah. Okey, siap. Jadi kalau sekali lagi sebut, yang kam muttasil tu ambil mana? Yang tu ambil huraian ahad. Kam munfasil ni ambil mana? Ambil huraian wahid. So wahid apa maksudnya? Terjemah satu. Apa maksud satu? Bukan dua, bukan tiga, bukan empat. Pasal wahid isnani salasa. Ahad apa maksudnya? Terjemah kita satu kan. Apa maksud satu tu? Cuma ahad bukan maksudnya bukan dua, bukan tiga, bukan empat. Bukan. Dia bukan nak nafi situ. Ahad apa maksudnya? Bukan keluar pada sesuatu, bukan dia daripada dia keluar sesuatu, bukan dia keluar dari sesuatu. Tu yang syarah kul huwallahu ahad. Apa dia ahad? Lam yalid. Tu Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Boleh? Tangkap? Jadi nak ambil kejap tu, saja saya linkkan dengan tajwid sikit. Nama mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil. Tak tahu tu tobat pergi ngaji tajwid. Saya tak ajak tajwid. Walaupun saya ajaklah sambil-sambil tu. Kalau tuan-tuan tak faham lama ni, oh baru malam ni faham. Muttasil dengan munfasil. Kalau tidak duk melenggung tu, muttasil munfasil. Duk faham malam ni. Bagus. Siap faham tauhid, siap faham tajwid. Kalau dua-dua tak tahu, saya nak buat gini. Jangan marah. Bodoh pergi ngaji. Siap saja buat itu kan. Dia kena bodoh tu, bodoh punya. Tajwid tak tahu. Nak mari tauhid ni ngaji Arab, lagilah dia susah sikit. Lagi level tinggi. Tajwid takat baca. Ni belajar ahad, belajar wahid, nak belajar faham makna dan tafsir huraian. Macam mana nak faham? Yang ni lah baru nama ilmu. Pasal apa ambil huraian satu. Bukan tazkirah, bukan apa ceramah perdana, bukan apa ya, fitnah akhir zaman, bukan itu. Ini bukan cerita fitnah akhir zaman. Ni bahas satu-satu. Wahid, wahdaniyah. Dengar saya syarah dia pada ahad. Apa dia tu? Kam, muttasil, munfasil, tajwid, Arab. Tu. Baik. Jadi dia nak buat rumusan dalam bab zat ni, wajib bagi Allah Ta'ala tunggal pada zatnya. Mestilah ya. Zat dia mesti tunggal. Baik. Apa boleh dipaham daripada zat Allah Ta'ala tunggal? Daripada ahad dan wahid. Yang tu yang kita tak belajar ahad dan wahid. Belajar apa? Wahdaniyah. Yang ni baru satu konteks. Konteks mana? Baru bab zat. Ada dua lagi, bab sifat dengan afal. Macam mana pun bila kata orang Ta'ala asa pada zat, maksudnya ternafilah. Artinya tak ada lah. Tu yang salbiah tu. Tak ada lah pada Tuhan, pada orang Ta'ala ni dua-dua kam itu. Apa makna kam tadi? Berbilang. Berbilang mana? Berbilang yang muttasil dan berbilang yang munfasil. Berbilang muttasil maksud dia macam mana? Dia satu tapi berjuzuk, beranggota. Boleh diasing-asingkan, boleh keluar pada dia sesuatu, dia keluar pada sesuatu. Tu mustahil. Ambil mana? Lam yalid wa lam yulad. Ambil mana? Itulah huraian ahad. Ambil mana? Itulah istilah ulama. Kam menafikan, kam muttasil fi zat. Okey? Yang ni menafikan kam, dua kam. Yang ni kam muttasil atau kam munfasil. Ambil bahasa Melayu sikit. Apa makna muttasil tadi? Bersambung. Kalau belajar tajwid, satu kalimah. Kalau belajar tauhid, zat yang satu. Munfasil, zat yang berasingan. Maksudnya apa? Ada zat lain yang asing. Kalau muttasil, zat yang satu. Tapi walaupun satu,
bercampur cantum yang banyak, berbilang juga nama tu, bukan ahad. Pasal itu bukan maksud ahad. Ahad mesti menafikan mustahil zat dia boleh terasing pada sesuatu, dan dia daripada dia boleh hasil sesuatu. Subhanallah. Siap. Tentu lo soal kalau ada. Mutasil, mumpasil, kam, ahad, wahid, wahdaniyah. Any question? I'm very proud to answer it. Okay, I give you time. You must understand your lesson, you know. But why? This is a very important lesson, you know. Tuan-tuan dengar no, apa kita faham tu. Jadi yang bila tak faham, yang tu yang kata ngaji sifat 20 mengarut. Tambah pula otak bodoh, Arab tak faham, lembab pula tu. Dengar pula kam ngaji apa tu, duk kam mutasil, kam dah orang bodoh, orang tak faham lah. Tuan-tuan faham tak saya sebut ni? Okey tak? Best tak? Oh, clear, faham? Tu yang faham, tu yang ngaji bila faham best tak? Best lah, tu yang tak mau tidur. Berhenti pukul 10 tak apa, faham? Ini bila orang tua ni nak habis mengajar tu? Memang dia ni pesial lama lah. Lagi 9:30 tak berhenti. Duduk je tu, pasal apa? Bodoh, tak faham. Kalau faham macam mana? Pukul 11 lah, tunggu ustaz berhenti. Allah, awal ingat hari ni. Itu orang syok. Orang faham. Orang tak faham macam mana? Macam tengok cerita Cina, tak faham ya? Belah itu kan? Faham macam mana? Saya tak tumbi continue. Allah, tak sambung sikit lagi. Betul tak? Tuan-tuan mana? Sambung sikit lagi kan, suruh berhenti. Okey, kalau sambung saya tak sambung lagi. Macam mana pun ada soalan? Nak tanya soalan tu. Kok ada sangkut mana-mana? Okey, tak ada. Bagus. Bagus tu saya tak tahu faham tak faham. Tapi harapnya faham kan. Ibu-ibu pun kalau nak tanya tulis tu. Cuma bahasa ni orang hulu. Pekalan hulu kan, dia bahasa kasar sikit kan. Kubang hulu ni bahasa dia macam ni. Jadi don't ambil hati lah kan. I cakap bahasa-bahasa kasar-kasar tu, sorry ya. Baik, kemudian tunggal pada sifatnya dua bahagi pula. Okey. Nak kata tunggal orang Taala asa. Pasal apa nak faham asa? Jadi asa. Macam mana pun baca lu. Tunggal pada sifatnya ada dua bahagi pula. Istilah yang akan jumpa nanti sama agak istilah dia. Kam mutasil, ada kam mumpasil. Cuma tadi pada zat, yang ni pada sifat. Ambil faham mana ni? Ambil faham cara yang sama. Kam mutasil ambil faham daripada nafi ahad. Kam mumpasil ambil faham daripada nafi wahid. Cuma tadi pada zat, yang ni pada sifat. Baik. Jadi kalau pada sifat, tadi zat maksudnya diri Allah. Ni sifat Allah. Pertama, makna pertama, tiap-tiap sifat Allah Ta'ala tu satu. Baik kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, semua satu. Ar-Rahman, Rahim, Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, semua satu. Bila satu, contoh satu macam mana? Kudrat satu, iradat satu hingga akhir. Dan berbilang-bilang dan berbilang-bilang sifat ini seperti kudrat dua. Okey. Jadi bila saya kata satu sifat Allah Taala, sifat kesempurnaan dia tu, kalau berbilang dua kudrat, dua iradat, dua Rahman, dua Rahim, macam mana tu? Seperti dua kudrat, dua iradat hingga akhir lah. Kalau dua itikad ada dua macam ni, nama apa? Kam muttasil pada sifat. Kita rasanya hak ni tak ada masalah. Tak ada orang Melayu itikad itu. Macam mana pun tikit ada bahasa macam ni ikut. Pasal asal nak faham itikad, Allah Taala sifat kesempurnaan dia banyak, sifat dia banyak. Tapi satu-satu sifat dia takkan ada dua. Mustahil ada dua kudrat. Maksudnya kuasa je lah. Walaupun kita sebut kuasa, cukup lah. Bukan kata kuasa buat langit satu, kuasa buat bumi satu. Kalau katalah guna bahasa itu, tak payah syarah itu.
ataupun kuasa satu, maha kuasa satu. Tu salah. Pasal apa? Ada dua level. Kuasa satu, maha kuasa satu. Jadi Allah kuasa ke maha kuasa? Maha kuasa. Kata kuasa saja tak boleh. Hatu kena faham.